Assalamualaikum dan salam sejahtera MG Flash. Hari ini 1 April teruskan bersama saya Zazrina Zainuddin untuk berita-berita menarik hari ini. Baik, kita ke berita utama. Cermin depan dan belakang 8 buah kenderaan yang didapati dipecahkan semalam disyaki akibat perbuatan khianat. Kejadian berlaku di kawasan tempat letak kenderaan Kota Damansara Driving Range, Petaling Jaya. Timbalan Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Superintenden Ku Masyariman Ku Mahmud berkata, beberapa pemilik kenderaan terlibat telah membuat laporan polis berhubung kejadian itu di Balai Polis Kota Damansara. Namun katanya tiada butiran suspek yang diperoleh kerana tiada saksi yang melihat kejadian itu. Ini kerana kawasan terlibat tidak dilengkapi dengan kamera litar tertutup CCTV dan kawasan parkir kereta itu tidak mempunyai pengawal keselamatan. Dalam pada itu, Ku Masyariman juga berkata, barang milik peribadi pemilik kenderaan berkenaan tidak hilang meskipun cermin kereta mereka dipecahkan. Kes ini disiasat di bawah Seksyen 427 Kanun Keseksaan kerana melakukan khianat dan kerusakan. Semalam, tular sebuah video menerusi akaun Facebook Wan Mahusin Wan Zain yang memaparkan cermin beberapa buah kenderaan dipecahkan individu yang tidak bertanggungjawab di sebuah tempat letak kenderaan di Petaling Jaya. Seorang lelaki warga Filipina yang membelasah seorang lelaki tempatan sehingga patah 7 giginya di Kota Kinabalu Isnin lalu berjaya ditahan polis. Kereta Pro 2 Alza dan senjata yang digunakan iaitu sebatang cota juga berjaya dirampas bagi membantu siasatan. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu Habibi Majinji berkata, suspek berusia 35 tahun itu ditahan di kawasan Kepayan kira-kira jam 2 petang. Siasatan awal mendapati suspek tidak mempunyai sebarang rekod jenayah dan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 326 Kanun Keseksaan kerana dengan sengaja menyebabkan kecederaan. Dalam kejadian jam 10 malam itu, mangsa berusia 21 tahun yang memandu kereta jenis Honda S660 dikatakan berselisih dengan sebuah lagi kenderaan Pro 2 Alza. Bagaimanapun, ketika berada di lampu isyarat, mangsa dikatakan menegur kenderaan bersebelahan kerana tidak memberikan isyarat untuk masuk ke lorong laju. Keadaan kemudiannya menjadi tidak terkawal sehingga pemandu Pro 2 Alza terbabit dikatakan bertindak memecahkan cermin kereta mangsa dengan menggunakan batang besi. Suspek turut dikatakan memukul mangsa di kepala dan tangan menggunakan batang besi berkenaan. Setakat ini tiada individu yang dikenakan kompaun RM10,000 membuat rayuan. Perkara itu dimaklumkan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba yang menyatakan terdapat lebih 10,000 individu telah dikenakan kompaun RM10,000 sejak 11 Mac. Datuk Seri Adham Baba juga memaklumkan bahawa individu yang dikenakan kompaun boleh membuat rayuan kepada pengarah dan Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri untuk mendapatkan pengurangan berdasarkan jenis kesalahan yang dilakukan. Kita ada inspektorat kesihatan yang membuka kesihatan, rayuan tersebut boleh dilaksanakan dan dia bergantung kepada bila diberikan kompaun, tarikh bila kita buka kuasa dan sebagainya lah. Kita ada 4 kategori yang boleh dibuka ke kesihatan sekiranya mereka dari golongan OKU, mereka B40 boleh tunjukkan surat-surat lah, budak sekolah bawah yang bersekolah atau universiti ni, dan mereka yang rasakan tidak mampu untuk bayar lah. Mengulas lanjut, Datuk Seri Dr. Adham berkata, penguatkuasaan Ordinan Darurat Kurungan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Kurungan Pindaan 2021 itu bukan bertujuan untuk menghukum, sebaliknya sebagai langkah pencegahan bagi memutuskan rantaian penularan COVID-19. Kesemua 31 kawasan yang mengalami gangguan bekalan air berjadual di wilayah Petaling, Kelang dan Shah Alam pulih sepenuhnya pada jam 6 pagi tadi. Pemulihan bekalan air itu lebih awal daripada yang dijangkakan Air Selangor sebelum ini. Ketua Komunikasi Korporat Pengurusan Air Selangor Sendirian Berhad, Air Selangor, Elina Basri dalam kenyataannya berkata, pihaknya berterima kasih kepada pengguna atas kesabaran dan kerjasama yang diberikan. Air Selangor turut memohon kerjasama para pengguna untuk melaporkan sebarang kejadian paip bocor atau pecah di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya bagi memastikan tindakan pembaikan dapat dilakukan dengan segera. Gangguan bekalan air berjadual itu berlaku susulan kerja-kerja pengalihan dan penyambungan paip baharu berdekatan kilang Carlsberg di Persiaran Selangor, Seksyen 15 Shah Alam pada 30 Mac.
Dan dengan itu, sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari masa ke semasa di platform media sosial Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.